Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil bi'anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada awal sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Rizwan kerana telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk membahaskan tentang satu topik iaitu Al-Addah Muhakkamah. Okey, jadi sebelum kami pergi dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama-sama sahabat-sahabat saya yang disayangi sekalian. Saya Asna binti Sulaiman, Asna binti Sulaiman 17126381 daripada Jabatan Siasah Syara'iyah bersama tiga lagi sahabat saya iaitu Nur Fatihah binti Abdul Wahab, Nur Anis Najwa binti Muhammad Asri dan Siti Nur Faizatul Akira binti Amin. Okey, jadi itu adalah panel-panel dan juga para pembahas kita pada hari ini. Jadi, semoga apa yang diperbahaskan di dalam forum ini dapat membuka dan memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada sahabat-sahabat yang sudi mendengar forum ini. Okey, jadi kita mulakan dengan jadi eloklah dulu saya memperkenalkan dulu apa itu Al-Addah Muhakkamah ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh panggil sebagai adat yang dijadikan hakim atau adat yang boleh dijadikan sumber hukum. Jadi apa itu Al-Adat Muhakkamah? Okey, Al-Adat, apa yang dimaksudkan dan apa yang difahamkan oleh perkataan adat? Adat ini adalah satu amalan ataupun satu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Tidak kiralah daripada sudut perbuatan ataupun percakapan. Dan pada pandangan ulama, fiqh menakrifkan adalah adat ni adalah sesuatu yang terjadi kepada manusia tanpa melibatkan akal fikiran, tanpa berkait dengan akal fikiran manusia. Jadinya memang dah menjadi kebiasaan masyarakat kita untuk melakukan sesuatu itu disebabkan ia adalah adat. Macam tu. Okey, tapi apa perbezaan antara adat dan juga uruf? Sebab adat dan juga uruf selalu dikaitkan sekali dan sering disamakan. Okey, sebenarnya adat dan uruf ni konsep dia sama sahaja. Dan perbezaannya adalah dari segi penerima dia. Maksudnya al-adat tu hanya berlaku pada sesetengah manusia. Sebagai contoh, dia hanya contoh yang saya boleh bagi adalah haid. Haid hanya datang kepada kaum wanita. Dan tidak kepada kaum lelaki. Jadi itu adalah adat bagi kaum wanita. Tetapi uruf ni pula lebih bersifat umum. Maksudnya lebih menyeluruhlah sesuatu perbuatan itu ataupun sesuatu amalan itu. Dia berkait dengan semua manusia. Dia tidak khusus kepada seorang individu sahaja. Okey, sebentar tadi kita telah mendengarkan apa itu pengertian adat dan juga perbezaan adat dan juga uruf. Jadi, izinkan saya untuk selit sedikit dalil yang membenarkan ataupun dalil yang menjelaskan bagaimana adat ini boleh diterima sebagai hukum. Okey, melihat surah Al-A'raf ayat ke-199, mafhumnya, terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah. Maksudnya jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yakni yang degil dengan kejahilannya. Okey, dekat surah ni Allah dah menerangkan untuk kita terimalah apa yang mudah untuk dilakukan, apa yang membawa kebaikan untuk dilakukan. Untuk kita mengelakkan umat Islam ataupun orang Islam dari melakukan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan tidak membawa apa-apa kelebihan. Jadi daripada ayat inilah bukti yang kuat bahawa kaedah kelima ini iaitu adat yang dijadikan sebagai hukum boleh diaplikasikan. Sebab adat-adat ini adalah adat-adat yang membawa kepada kebaikan ataupun
kemaslahatan kita. Jadi itu adalah sedikit dalil yang mungkin membantu mengapa kita boleh mengaplikasikan adat ini sebagai hukum. Jadi, marilah kita memperdengarkan pula perbahasan daripada panel-panel kita, iaitu panel pertama adalah Saudari Nur Fatihah binti Abdul Wahab untuk soalan yang pertama. Jadi, soalan pertama berbunyi, bagaimanakah kaedah qawaid adat muhkamah berfungsi dalam soal budaya menjual beli atau muamalat masyarakat pada hari ini? Saudari dipersilakan untuk membahaskan tentang soalan ini. Saya ulang soalan. Bagaimana kaedah qawaid, iaitu adat muhkamah, berfungsi dalam soal budaya menjual beli atau muamalat masyarakat pada hari ini? Okey, soalannya ringkas, jadi kita perdengarkan apa yang akan dibahaskan oleh panel pertama kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator, rakan panel yang saya hormati serta hadirin hadirat sekalian yang berada di rumah. Khabar, semoga kita berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memulakan kalam perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan adat muhkamah, izinkan saya untuk menjual serangkap pantun. Ahmad sedang membeli radio baru. Ayuh dengar, biar tahu, jangan keliru. Hadirin dan hadirat sekalian, berbalik kepada persoalan yang diutarakan oleh saudari moderator, iaitu berkaitan dengan adat muhkamah, fungsi adat muhkamah dalam budaya muamalat masyarakat pada hari ini. Kita lihat pada hari ini kita dilimpahi dengan pelbagai teknologi tinggi. Bukan dari segi pengangkutan saja, macam ada LRT ke. Kalau dulu tak ada kan. Maksudnya benda-benda yang berteknologi tinggi lah. Tapi sekarang ni bukannya pengangkutan, tapi kita ada handset, telefon, iPad, tablet. Jadi bila ada benda macam ni, ia menunjukkan ada satu perubahan. Ada menunjukkan satu yang perubahan mengikut peredaran zaman. Jadi bila berlakunya perubahan ni, kita dapat lihat bahawa dari segi muamalat tu sendiri pun ada perubahan juga. Kalau dulu kita tengok, kita yang pergi kedai, kita nak beli apa, kadang-kadang orang yang datang rumah promosi barang. Tapi hari ni, kita tengok dekat handset je. Oi, ada sale hari ni. Beli. Nanti dia datang rumah. COD ke, okey beli macam ni. Jadi kita lihat daripada segi muamalat tu sendiri pun dah ada perubahan yang agak ketara jika dibandingkan dengan zaman dahulu lah. Jadi kita dapat simpulkan pada hari ini kita dimomokkan ataupun kita dibiasakan dengan contoh muamalat yang saya akan bawakan adalah bai'us salam, iaitu beli secara tempahan. Okay, kita lihat pada hari ini adanya, kalau anak-anak muda tahu kalau ada sale ke macam mana. Jadi ini menunjukkan bahawa para peniaga pada hari ini menggunakan alam maya itu ataupun teknologi sebagai satu platform yang utama untuk mereka memasarkan ataupun mempromosikan produk-produk mereka kepada orang-orang. Kalau kita tengok, kalau Shopee bukannya setakat dalam negara je yang order. Kadang-kadang kita order daripada orang luar. Maksudnya ada satu sesi jual beli yang agak besar. Hadirin dan hadirat sekalian, kita lihat, kita renungkan balik pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hizam, yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Berkata mafhumnya, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki datang kepadaku lalu memintakan aku menjualkan barang yang tiada padaku. Lalu aku bertindak menjualkan kepadanya. Bolehkah aku mendapatkan barang yang tersebut di pasar lalu menyerahkan kepada dia? Baginda menjawab, janganlah engkau menjual barang yang tidak wujud padamu. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa adanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjual barangan yang tidak wujud yang ada pada kita pada hari ini. Maksudnya bila kita lakukan perniagaan tu, Rasulullah tak kasih. Kita cakap macam dilarang lah kalau kita nak jual barang yang tak ada pun waktu tu dengan kita. Tapi pada hari ini kita lihat agak berbeza dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bermakna kita menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi datangnya kaedah qawaid fiqhiyah itu menjelaskan mengapa muamalat pada hari ini agak berbeza. Hadirin dan hadirat sekalian, atas kemaslahatan atau keperluan ataupun kita panggil kebiasaan pada hari itu ataupun disebut sebagai uruf adat
masyarakat pada hari ini muamalat secara bai'un salam itu diterima. Kalau kita panggil, kita kategorikan muamalat bai'un salam ini sebagai uruf am, iaitu kebiasaan kepada masyarakat tahu. Maksudnya masyarakat tu tahu apa dia bai'un salam tu, beli secara tempahan tu. Tapi kita kena tahu, kita kena faham bahawa uruf, kalau kita kata kat sini uruf bai'un salam tu adalah uruf dekat Malaysia, tapi uruf dekat Arab tak semestinya sama. Contoh kalau kita tengok, kalau orang Arab suka makan roti, macam benda-benda yang gandum, macam roti lah contohnya. Tapi kalau kat Malaysia, tak. Malaysia suka makan nasi. Jadi ada perbezaan. Uruf tu bergantung pada tempat-tempat sahaja, bukannya sama. Maksud macam tu. Tapi di bawah kategori uruf am ni maksudnya semua tahu. Tak semestinya. Tak. Maksudnya bukannya negeri Pahang je tahu, bukannya negeri Kedah je tahu. Tak. Maksudnya semua. Bila kita cakap belilah online, akhirnya orang akan tahu apa maksud kita tu. Kita telusuri sedikit perbincangan yang ada dalam kitab Qawaid Fiqhiyah itu sendiri. Kita lihat pada cabang ni lah, cabang qawaid, adat mukamah ni lah. Yang pertama adanya berkaitan dengan la yang kira tu'abirul ahkam tughayyiruz zaman, iaitu berlakunya perubahan zaman, berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman. Okay, kalau kita tengok yang saya cakap tadi, kalau dulu macam ni, dulu macam ni. Tapi bila kita kata macam tu, bukannya semua hukum kita kena tolak. Maksudnya semua kena ikut ada uruf, tak. Maksudnya ada setengah perkara yang perlu yang para fuqaha membuat sedikit perubahan. Jadi bila macam ni, para fuqaha mesti kena tengok uruf negara tersebut. Sebab kita bukan, uruf ni bukan sesuatu yang kita kena paksa. Maksudnya dia secara semula jadi. Kalau dia nak berubah, kita pun tak sedar benda tu sebenarnya. Maksudnya contoh kita tak sedar pun sebenarnya kita macam mana online tu boleh jadi, kenapa, kita tak tahu pun. Tapi dia berlaku secara semula jadi. Tapi para fuqaha kena tengok kepada kemaslahatan atau kemaslahatan negara tu sendiri. Maksudnya kepentingan, penting tak maksudnya macam tu. Tapi hukum yang dibina tu mestilah relevan dengan kehendak syar'i. Tak boleh bertentangan walaupun adat buat macam tu. Maksudnya tak boleh bertentangan walau macam mana sekalipun. Okey, yang kedua, cabang yang kedua adalah isti'malun nas hujjatun yajibu al-amalu biha. Maksudnya manusia guna sesuatu benda tu yang menjadi hujah, jadi kita wajib kena ikut dia. Okey, contoh yang saya bawakan dalam muamalat juga. Contohnya macam ni. Contoh kalau kita pergi kedai, kan kalau kita panggil hukum jual beli kan kena ada ijab dan qabul kan. Maksudnya aku terima, aku beli, aku jual, aku terima, maksud macam tu. Tapi pada hari ni jarang dah kita tengok kalau kita pergi kedai. Kalau kita kadang-kadang bolehlah kita cakap beli tak ada, beli lepas tu kata aku jual, tak pun dia akan diam. Tapi pada hari ini dia ambil kira bahawa bilanya dia gunakan kaedah adat uruf ni, maksudnya bila kita beli barang kita bayar, lepas tu kita terima. Benda tu dah memadai, maksudnya berlakunya proses ijab dan qabul. Macam tu. Kiranya tak ada lah. Maksudnya kalau selama ni kita tak bercakap, aku beli, aku terima, benda tu dah, maksudnya kita punya jual beli tak sah. Maksudnya macam tu. Maksudnya ada orang panggil maslahah dekat situ. Kesimpulannya, saya akan senaraikan beberapa muamalat yang kita kata macam dekat lah dengan masyarakat Malaysia pada hari ini. Yang pertama iaitu bai'un salam, iaitu beli secara tempahan. Bai'un wafa, iaitu beli secara janji. Bai'un urbun, iaitu berkaitan deposit, al-ijarah. Yang keempat al-ijarah, iaitu sewaan. Bai'ul inah dengan kad kredit. Bai'un ujar dengan kad debit. Transaksi menggunakan internet dan transaksi menggunakan telefon bimbit. Jadi kita dapat lihat, kita kesimpulkan bahawa agama Islam ini sangat fleksibel dan dinamik. Para fuqaha juga meraihkan kebiasaan ataupun uruf dalam masyarakat pada hari ini. Maksudnya tak membebankanlah masyarakat tu. Tak adalah kita macam tolak secara terus. Dia maksudnya macam adanya orang panggil tolak ansur lah dalam satu hukum tu. Maksudnya dia tengok, oh masyarakat ni macam ni jadi macam tu. Tapi taklah maksudnya masyarakat suka macam ni, bila berkaitan dengan benda haram tak boleh lah. Dia akan benda-benda yang orang panggil macam positif lah, memudahkan lagi. Kalau dalam ibadah adanya
kalau kita pergi jalan jauh adanya solat jamak qasar, tapi dalam muamalat ni pun ada juga orang panggil tolak ansur agama dalam memahami fitrah seorang manusia itu macam mana. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya katakan pada hari ini, memang benar ada dan uruf ini diterima dan diguna pakai dalam kaedah qawaid fiqhiyah, tetapi benda ini haruslah dikaji dan kita tengok betul-betul lah, maksudnya tak adalah senonong-nonong je kita buat satu hukum tu. Dan bila sekiranya kita panggil ini adat lah, tak. Maksudnya ada satu ada benda yang kadang-kadang kita tak tahu macam mana para fuqaha tu ambil hukum. Maksudnya dia dah tengok dah macam daripada sudut sana, sudut kiri, tepi, kiri, kanan, atas, bawah. Maksudnya para fuqaha dah tengok dah. Bukannya tak tengok, maksudnya macam tu. Jadi itu sahaja daripada saya. Moga kita dapat manfaat lah dengan apa yang saya katakan ini. Kalau tak banyak pun sikit je. Maksudnya yang kita perlu faham adat mukamat ini ada, maksudnya dia boleh beri kesan kepada satu hukum tersebut. Dia boleh beri kesan pada hukum tersebut, tak kira lah bersama mana macam mana sekalipun, tapi atas perkara-perkara tertentu sahajalah. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Moga memberi manfaat. Saya berbalik kepada saudari moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada panel pertama di atas jawapan yang sangat menarik dan jawapan yang sangat syarat dengan ilmu. Okey, jadi apa yang saya dapat highlightkan di sini adalah, ya, memang benar. Pada awalnya adanya larangan menjual beli atas talian atas sebab kebarangkalian berlakunya kezaliman seperti barang tiada tapi sudah dibayar. Barang tiada sesudah bayar. Namun dengan berlakunya peredaran zaman, maka kaedah qawaid fiqhiyah ini menjadi rujukan buat fuqaha meletakkan hukuman yang membekalkan maslahah buat umat. Sesungguhnya Islam itu mudah dan sangat fleksibel. Tidaklah rigid dalam menentukan ataupun meletakkan hukum. Okey, itu jawapan yang sangat-sangat saya rasa membantulah dari sudut perniagaan pada masa sekarang. Jadi ayuh kita ke soalan yang kedua yang bakal saya soalkan kepada saudari kita, iaitu saudari Nur Anis Najwa binti Muhammad Asri. Okey, jadi soalan dia berbunyi. Okey, saudari Anis, seperti yang kita boleh lihat sekarang, senario perkahwinan pada masa kini memperlihatkan perbelanjaan yang diperlukan untuk persiapan perkahwinan semakin meningkat dan meninggi. Mereka yang ingin berkahwin perlu menyediakan sejumlah wang yang sangat besar untuk memenuhi pelbagai bentuk elemen yang perlu ada mengikut adat perkahwinan masyarakat Melayu dan trend semasa sekarang. Antaranya adalah hantaran yang sangat mahal, kenduri yang dilakukan secara mewah ataupun berlebihan lah. Jadi kesannya dalam kalangan orang muda-mudi pada hari ini terlibat dengan isu berhutang untuk tujuan berkahwin, pergaulan bebas antara pasangan sebelum kahwin dan berkahwin di usia yang lewat. Jadi berdasarkan realiti semasa ini, cukup menarik untuk dilihat adakah sebenarnya menjadi kewajipan dalam Islam untuk pasangan yang ingin berkahwin menyediakan hantaran yang tinggi atau ia hanya sekadar ikut-ikutan. Okey, saudari dipersilakan untuk membahaskan isu tentang munakahat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kita, iaitu Asna binti Sulaiman, atas persoalan yang dikemukakan. Okey, persoalan tersebut pada saya cukup mewakili situasi pemuda dan pemudi pada zaman kini. Okey, sebelum saya menjawab persoalan, adakah menjadi kewajipan untuk pasangan yang ingin berkahwin menyediakan hantaran yang tinggi ataupun ianya hanya ikut-ikutan saja? Okey. Sebelum menjawab persoalan tersebut, perlu kita ketahui beza antara mahar dan hantaran itu sendiri. Okey, di Malaysia kita juga mahar juga boleh dikenali sebagai mas kahwin. Okey, di Malaysia kita sering keliru beza antara mahar ataupun mas kahwin dengan hantaran.
mana satu sebenarnya kewajipan yang disyariatkan oleh Islam? Okey, mahar adalah suatu kewajipan bagi seorang suami kepada isterinya disebabkan akad perkahwinan. Ianya adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya. Okay, manakala hantaran pula ianya hanyalah sekadar pemberian oleh seorang suami kepada isterinya sebagai bentuk hadiah ataupun senang katalah ianya tidaklah suatu kewajipan dalam Islam. Okey, tidak hanya dalam bentuk wang, mahar juga boleh dalam bentuk harta benda ataupun sesuatu yang boleh memberikan manfaat. Okey, ianya adalah suatu hak yang mutlak bagi seorang isteri. Sebagaimana yang telah disebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan kamu mas kawin mereka sebagai suatu bentuk pemberian yang wajib, dan sekiranya mereka dengan senang hati memberikan sebahagian daripada mas kawin mereka kepada kalian, maka gunakanlah dengan hati yang gembira. Okey, ayat yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan bahawa memberikan mahar kepada seorang isteri adalah suatu kewajipan yang wajib ditunaikan seorang suami, dan ianya adalah hak mutlak yang mana itulah dia wajib seorang suami memberikan kepada isterinya. Walaupun pada asalnya syarak tidak menetapkan kadar pemberian mahar, namun untuk menjaga masalah ammah umat Islam terutamanya di Malaysia, pihak berkuasa di setiap negeri telah menetapkan kadar jumlah pemberian mahar di setiap negeri masing-masing kepada seorang lelaki yang ingin mengahwini seorang wanita. Kita boleh lihat pada setiap negeri itu jumlah mahar ataupun jumlah kadar mahar yang perlu mereka berikan berbeza-beza. Contohnya di negeri Melaka, seorang janda mahar yang perlu dibayar oleh seorang lelaki adalah sebanyak RM100. Begitu juga dengan bujang. Dan di Selangor RM300 sama ada bujang ataupun janda. Dan di Pahang janda dan bujang adalah sebanyak RM22.50. Okey, penetapan kadar mahar ini bukanlah untuk membebankan bakal pengantin, akan tetapi ianya untuk menjaga masalah supaya pihak lelaki tidak sewenang-wenangnya meletakkan kadar mahar sehingga boleh merendahkan status seorang wanita. Hantaran pula menurut Kamus Dewan adalah barang-barang seperti hadiah yang dibawa bersama wang hantaran oleh pihak pengantin lelaki untuk pengantin perempuan. Okey, dapat kita fahami di sini hantaran kahwin adalah pemberian pengantin lelaki kepada pengantin perempuan yang berupa wang dan barang-barang iringan seperti makanan, pakaian dan sebagainya lah. Selain itu, hantaran kahwin juga merupakan pertukaran barang-barang iringan di antara pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Okay, pemberian hantaran ini tidaklah diwajibkan, tapi ianya merupakan adat ataupun kelaziman yang diamalkan secara turun-temurun yang berkait dengan adat tempatan. Ianya boleh dilakukan selagi mana adat ini tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Pihak yang akan berkahwin ataupun yang bakal berkahwin boleh memberikan kepada pihak yang akan dikahwini mengikut adat istiadat negeri masing-masing. Ia tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, kerana ianya dilihat seperti sebagai hadiah ikhlas untuk meraihkan perkahwinan mereka, selagi mana ianya tidak bertentangan ataupun
tidak memberikan darurat dan beban kepada mana-mana pihak, ianya boleh dilakukan. Pemberian hantaran ini dia telah menjadi adat dalam perkahwinan masyarakat Melayu daripada sejak dulu lagi. Kebiasaannya ianya wujud dalam pelbagai bentuk sama ada wang, Al-Quran, sejadah, baju persalinan, tuala dan barang kemas. Selain itu, pihak lelaki dan perempuan akan berbalas-balas macam buah-buahan ataupun manisan. Pada selalunya kita tengok di kenduri kahwin kita boleh lihat ada dulang berbalas 7, 5 berbalas 7, 9 berbalas 11 macam tu. Syarat tidaklah melarang dan syarat tidaklah mewajibkan, tetapi ianya boleh dilakukan kerana ianya telah menjadi adat setempat ataupun uruf di tempat tersebut. Selagi mana ianya tidak bercanggah ataupun tidak memberikan darurat kepada individu tersebut, maka ianya boleh lagi digelar sebagai uruf sahih. Akan tetapi bila ianya bercanggah ataupun memberikan darurat kepada mana-mana pihak, maka ianya boleh digelarkan sebagai uruf fasid, yang mana uruf fasid ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diterima dalam tidak boleh diterima oleh syarak. Pemberian hantaran ini sewajarnya tidak menyukarkan pihak pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan. Maksudnya sekiranya ianya hanya sekadar sederhana dan tidak keterlaluan dalam menetapkan kadar hantaran ataupun dan tidak menyusahkan pengantin lelaki, makanya ianya boleh dilakukan dan tidak bercanggah. Dan sekiranya ianya menyebabkan darurat sehingga perlunya berhutang ataupun menjadi sesuatu bebanan hidup kepada seseorang, maka ianya telah bercanggah dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Islam, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Mafhumnya, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan ketahuilah para pemudi semua bahawa yang sewajarnya kita utamakan adalah tuntutan mahar itu, kerana ianya adalah apa yang telah dituntut oleh syarak. Dan hadis daripada Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu ma'unah, iaitu sesungguhnya perkahwinan yang paling agung dan berkat adalah yang dipermudahkan pembelanjaannya. Tidak salah untuk kita melakukan adat iaitu hantaran, akan tetapi utamakan dahulu apa yang wajib. Dan sekiranya ada lebih ataupun ada rezeki lebih, barulah kita melihat kepada perbelanjaan yang lain. Sentiasalah bersederhana dalam perbelanjaan untuk berkahwin, kerana selepas berkahwin itu adalah permulaan hidup yang sebenarnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator semula. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Anis Najwa di atas penerangannya sebentar tadi. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah sebagai umat Islam, kita perlulah bersederhana dalam semua perkara, termasuklah dalam elemen hantaran perkahwinan. Sewajarnya hantaran perkahwinan ini tidaklah perlu diletakkan dengan harga yang sangat tinggi hingga mengakibatkan kemudaratan kepada pasangan yang ingin berkahwin. Yang perlu kita utamakan adalah kewajipan mahar tersebut. Kerana apa? Kerana mahar ini dituntut oleh syarak.
Selagi mana adat atau uruf itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia merupakan tradisi yang dibolehkan pelaksanaannya. Akan tetapi, jika ia berlebihan hingga mendatangkan mudarat, maka ia telah menjadi uruf fasik yang tidak boleh diterima pakai sama sekali. Okey. Jadi kita akan memperdengarkan tentang uruf fasik ini daripada panel terakhir kita, iaitu panel ketiga daripada saudari Siti Nurfaizatul Akira binti Amin untuk membahaskan tentang uruf fasik. Jadi soalan yang akan dikemukakan adalah, Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Asna berkaitan dengan soalan yang sangat menarik untuk kita kongsikan dan kita bincangkan pada malam ini, iaitu berkaitan dengan klasifikasi antara uruf fasid dan uruf sahih. Berkaitan dengan isu-isu seperti riba, fashion dan juga adat Melayu. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu-isu ini, baiklah eloklah kita mengenal dulu apa itu uruf fasid, iaitu melalui takrifan yang pertama, iaitu boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan nas syarak ataupun sesuatu yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai perkara yang menyalahi syarak dan membawa kemudaratan kepada manusia. Jadi uruf yang fasik ini bertentanganlah dengan uruf yang sahih, yang mana takrifan kepada uruf yang sahih itu sendiri adalah sesuatu adat yang tidak menyalahi syarak, nas syarak, ijma' dan juga maslahah, juga tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Jadi bila kita masuk kepada isu berkaitan dengan riba, kadang-kadang setengah masyarakat kita ni keliru dengan untung ataupun mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda dengan riba. Jadi asalnya Islam tidak menetapkan had khusus terhadap keuntungan ataupun kadar tetap kepada keuntungan, akan tetapi Islam sendiri meraihkan keuntungan itu, kerana tujuan perniagaan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadinya menurut Imam Al-Ghazali sendiri, al-ghabun ataupun penyamaran harga itu sendiri dibenarkan selagi mana diterima pakai dalam adat atau uruf dalam masyarakat semasa. Akan tetapi mengaut keuntungan tersebut tidak bolehlah sehingga melampaui batas ataupun kita kata sehingga wujudnya unsur penindasan ataupun kezaliman terhadap pihak lain. Hal ini kerana dia dah masuk dalam kategori riba. Yang riba itu secara ringkasnya adalah penambahan pada hutang disebabkan penangguhan tempoh dan dalam pertukaran barang tertentu. Jadi riba ini kita kata dah lama diamalkan dalam masyarakat Arab dulu lagi, dalam masyarakat Arab klasik, dan sehingga ke hari ini juga masih diamalkan oleh masyarakat kita ni kan. Jadi untuk nak mengubah tu sangat susah sebab dah jadi tabiat semua, jadi sebab dia adat kebiasaan kan. Jadi pun begitu, walaupun setengahnya mengatakan bahawa maslahah ada pada riba ni, yang kita boleh dapat keuntungan dan sebagainya. Akan tetapi kita perlu tahu bahawa riba ini termasuk dalam kategori ataupun adat atau uruf yang fasid. Kenapa dia fasid? Sebab dia telah bertentangan dengan syarak. Kerana Allah SWT telah berfirman mengenai pengharaman amalan riba ini dalam masyarakat Arab dulu lagi. Okey. Melalui ayat-ayat itu secara berperingkat yang menunjukkan kasih sayang Allah dan kebijaksanaannya dalam melarang masyarakat ataupun umat Islam daripada terus mengamalkan amalan riba yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat ketika itu, dengan menurunkan ayat dalam surah Al-Rum ayat 39, kemudian diikuti pula ayat 160 hingga 161 surah An-Nisa, kemudian ayat 130 surah Al-Imran
Dan seterusnya adalah surah Al-Baqarah ayat 278 dia 210, mana di peringkat kemuncak itu sampaikan Allah dan Rasulnya memusuhi atau memerangi golongan-golongan yang masih mengamalkan amalan ibadah dan tidak mahu meninggalkannya. Ya, berdasarkan ayat yang berbunyi, maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, iaitu meninggalkan sisa riba ini, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba ini, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau keseluruhan hutang itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 78 hingga 210. Maka berdasarkan dalil ini, jelaslah bahawa riba itu haram. Walaupun ianya telah menjadi adat kebiasaan, ataupun ini orang kata mendatangkan maslahat, kebaikan yang mana keuntungan dapat dicapai oleh seseorang itu dengan keuntungan yang tinggi, pun begitu apa-apa sahaja adat ataupun uruf yang telah menyalahi syarak, maka terbatallah uruf tersebut, yang kita kategorikan sebagai uruf yang fasik ni. Walaupun kita nampak zahirnya itu kita dapat nampaknya maslahah, tetapi kemudaratannya itu lebih dominan daripada maslahah yang ada. Dan riba ini tidak boleh disamakan dengan jual beli ataupun keuntungan daripada jual beli itu, kerana kedua-duanya itu dah berbeza mengikut tafsirannya dan hukumnya juga. Maka memperolehi keuntungan daripada jual beli itu adalah dibolehkan, diharuskan selagi mana tidak sampai kepada penindasan ataupun kezaliman kepada pihak lain, maka ia dibolehkan. Dan riba itu adalah haram, sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan firman Allah sangat jelas. Dan berikut kemudian fashion, yang mana fashion terkini ni, sekarang ni berdasarkan pasca globalisasi kini, bukan sahaja teknologi, pembangunan semasa je yang berkembang pesat maju, tetapi dunia fashion pun tidak tertinggal samalah. Jadi manusia ni fitrahnya memang nak sentiasa mengikuti arus masa ni kan, tak naklah juga orang kata tertinggal ke ketinggalan ke kan. Jadi ingin mengikut fashion terkini tu, orang kata boleh, dibenarkan, malah digalakkan lagi oleh Islam, yang mana kita digalakkan untuk percantikkan diri, sentiasa bersih, kemas, dan supaya tidak ketinggalan dan dipelekehkan oleh orang lain. Maka Islam sendiri menggalakkan, akan tetapi haruslah dalam had ataupun batas-batas yang telah ditetapkan oleh syarak, ataupun kita kata tidak berlebihan. Dan yang penting adalah menutup aurat. Jadinya kita kata sekarang ni kita kata dunia fashion sekarang ni memang sangat berkembang, dan kita boleh ikut, kita boleh nak amalkan, kita kata kebiasaan, adat kebiasaan kita ni, uruf fashion ni kita boleh amalkan, akan tetapi dalam lingkungan batas had yang telah ditetapkan syarak. Hal ini kerana pada zaman kini ataupun pada zaman sekarang ni kan, pada akhir zaman ni, banyaknya fashion yang melampaui batas lah, ataupun sebagaimana yang dikhawatiri oleh Nabi, baginda Nabi Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang bermaksud 2 jenis manusia yang akan menjadi ahli neraka, yang mana aku tidak sempat melihat mereka kerana tidak ada pada zamanku. Mereka ini akan lahir pada akhir zaman. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, ialah golongan yang memegang alat sebatan seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, yakni bagi golongan yang melakukan kezaliman.
Dan golongan kedua, kata baginda Nabi, adalah kalangan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Pakaian yang menggodakan, pakaian yang nipis, pakaian yang ketat, di atas kepala mereka dihias, rambutnya laksana bonggol unta. Mereka tidak dapat masuk ke syurga, bahkan menghidu dan mencium keharumannya, walaupun baunya syurga itu dapat dihidu daripada jauh. Riwayat Muslim. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi ini, sudah dapat diramalkan pada akhir zaman ni, iaitu pada zaman kita ni, akan wujudnya fashion ataupun golongan yang sebegini, iaitu terutamanya bagi golongan wanita kan, yang kita lihat sekarang ni fashion yang kita sendiri sampai kita sendiri pun terkejut ya, sebab kata kita fashion macam kalau kita tengok turban dan sebagainya. Jadi baginda Nabi sendiri kata pada zaman ini sudah diramal dah daripada zaman Nabi lagi. Nabi dah ramal akan berlaku, akan wujudnya fashion ni akan wujud, yang mana ramai yang golongan wanita kita ni mendakwa bahawa mereka berpakaian, tetapi mereka tak sedar bahawa berpakaian mereka itu ada sebenarnya dalam bentuk yang tidak berpakaian, yang mana mereka sendiri sebenarnya tidak faham tafsiran menutup aurat bagi wanita itu sebagaimana. Ada yang mungkin berfahaman bahawa menutup aurat bagi wanita itu adalah hanya menutup kepala mereka ataupun hanya menutup tubuh badan mereka, sedangkan mereka tidak faham bahawa menutup kepala itu haruslah menutup dada mereka sekali, dan menutup keseluruhan tubuh itu tidaklah sampai ada nipis, maknanya orang kata apa, sempurna. Walaupun mereka kata mereka menutup, harus dipastikan dari segi nipisnya, dari segi bentuk lekuknya, dari segi orang kata apa, jarangnya. Jadinya kalau kita tengok fashion sekarang ni, jubah jarang pun ada kan, apa lagi, baju labu-labu tapi terbelah pula, apa ada juga. Jadinya fashion sebegini ni sudah ada di zaman kita ni, banyak sangat. Jadinya kalau orang nak kata urf ataupun adat itu, kita kata nak mengikuti, kita tak nak tertinggal dengan fashion ni, dibolehkan, tetapi mengikut syarat-syarat yang ditetapkan bagi menutup aurat. Selari dengan syarat Islam itu, haruslah berpakaiannya itu mestilah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan, tidak menutup sebahagian aurat dan membuka sebahagian yang lain, tidak nipis ataupun pendek sehingga menampakkan kulit di balik pakaian, tidak ketat walaupun ia tebal sehingga menampakkan lekuk-lekuk di tubuhnya, tidak mengenakan baju atau pakaian yang menyerupai lelaki, tidak juga mengenakan pakaian yang menyerupai agama lain seperti kafir, Yahudi dan penyembah patung, tidak berhias dan tidak makan wangi-wangian bertujuan menarik perhatian lelaki, dan itu lain pakaian hendaklah melepasi paras dada. Jadinya Islam itu dah meletakkan garis panduan terhadap wanita untuk menutup aurat macam mana. Jadi datanglah fashion macam mana pun, kalaulah kita nak ikut, bila kita menepati syarat-syarat yang disebutkan tadi tu, maka adat ataupun uruf itu dikatakan uruf yang sahih. Maknanya kalau kita kepitkan sekali fashion dengan menutup aurat itu, kita boleh samakan dia dengan uruf yang sahih. Tetapi bila kita pegang pada fashion sahaja, fashion trend terkini sahaja, dan kita mengabaikan pada menutup aurat ini, maka jadinya uruf yang fasid, dan dia menyalahi kepada nas syarak, yang mana nas syarak menyuruh kita umat Islam supaya menutup aurat. Jadinya bila bertentangan dengan syarak ini, sudah pastilah ianya terbatal lah uruf ini. Tetapi uruf ini boleh jadi sahih bila kita kepitkan sekali, bila kita gabungkan sekali fashion bersama menutup aurat. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan adat rasam Melayu, ataupun kita panggil kearifan tempatan lah. Kalau adat rasam Melayu ni, macam yang kita tahu, turun-temurun daripada nenek moyang kita,
mereka punya pegangan amalan yang diamalkan sehingga ke anak cucu kini kan. Jadi kaum Melayu ada adat rasam mereka. Begitu juga dengan kaum yang lain. Mereka juga tidak terkecuali lah daripada adat yang ada. Jadi adat rasam yang kita gelarkan sebagai kearifan tempatan ini, takrifannya adalah gagasan masyarakat setempat mengikut suatu tempat yang bersifat bijaksana, mempunyai nilai baik dan boleh diterima oleh akal yang sihat oleh masyarakat setempat. Jadi ia juga didefinisikan sebagai satu set pengetahuan dan amalan yang tersirat hasil daripada akal golongan cerdik tempatan dan menyelesaikan masalah yang memerlukan pengamatan yang memenuhi keperluan masyarakat tempatan. Jadi kalau kita tengok masyarakat adat tempatan ni, ada hikmah yang tersembunyi yang mereka nak sampaikan yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Kita perlukan pengamatan yang mendalam lah untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Namun dalam kebanyakan adat rasam seperti yang kita selalu dengar sikit-sikit orang di bukit kan, maksud dia supaya menggalakkan kita supaya menabung kan, ataupun dari segi pengamalan mengadakan tahlil setelah kematian, itu menunjukkan uruf adat yang sahih lah yang diamalkan dalam masyarakat kita kan, masyarakat Melayu kita. Bahkan tetapi dalam kebanyakan uruf atau adat masyarakat adat rasam Melayu yang sahih ni, tidak kurang juga banyak uruf atau adat yang fasid ni. Kita perlu kenal pastilah. Contohnya kalau dari segi pegangan tu, kita selalu dengar tak boleh nyanyi, perempuan tak boleh nyanyi kat dapur, nanti dapat lelaki tua. Apa lagi? Tak boleh nyanyi, nanti hujan turun. Jadi kepercayaan ataupun yang bersifat yang boleh kata mewujudkan atau menyongsangkan akidah kita ni, dia macam bertentangan lah, jadi automatik bertentangan lah, dan dikatakan sebagai uruf yang fasid. Begitu juga dengan pengamalan yang kita selalu dengar, adat melawat kubur untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup kan. Kadang-kadang disuruhnya melawat kubur wali ataupun tokoh-tokoh yang hebat, supaya untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup kita ni. Orang kata supaya dapat aura keberkatan tu dalam hidup kita sekali. Terpalit sekali lah orang kata. Akan tetapi keberkatan apa semua tu semuanya kurniaan daripada Allah SWT kan. Jadi seharusnya yang diminta itu diminta kepada Allah, bukan diminta kepada kubur tersebut. Malah ada juga masyarakat yang sampai ke tahap taksub tu, sampai memuja kubur tersebut untuk meminta kuasa gaib dan sebagainya. Maka ini bukan saja kata uruf yang tidak sihat, uruf yang fasid dan dilarang, malah boleh juga merosakkan akidah seseorang itu kan, akibat mensyirikkan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah memberi amaran kepada siapa yang menduakannya. Dalam firman-Nya yang bermaksud bahawasanya siapa bersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 72. Jadinya isu berkaitan dengan pengamalan adat rasam Melayu ni, kita perlu klasifikasikan yang mana yang sahih tu bersih daripada kepercayaan tahajul, karut yang berunsur syirik dan sebagainya, dari segi amalan sekali, maka dibolehkan jadi uruf yang sahih. Sekiranya bersih daripada ilmu-ilmu sebegitu. Tetapi sekiranya wujud juga ilmu-ilmu sebegitu, kita harus tinggalkanlah. Sebabnya merupakan uruf yang fasid, di mana uruf fasid ini adalah bertentangan dengan nas dan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Diucapkan kepada saudari Nur Faizatul Akira. Okey, apa yang kita boleh rumuskan adalah setiap uruf, tak kiralah berkenaan apa, uruf yang diamalkan sekian lama atau yang baru mendatang dan diamalkan pada masa kini, kita kena juga berbalik pada sandaran syarak dan maslahah. Sekiranya bertentangan dengan syarak ataupun mendatangkan mafsadah, maka ia dikategorikan sebagai adat ataupun uruf yang fasid. Okey, jadi itu adalah serba sedikit perbahasan yang diceritakan oleh para panel kita pada hari ini. Jadi,
mari kita ulaskan sedikit apa itu syarat-syarat penerimaan ataupun syarat-syarat pemakaian dalam konsep al-hukum dalam konsep al-adat muhkamah. Okey, jadi mari kita perdengarkan. Akan memberikan sedikit tentang apa itu syarat-syarat penerimaan adat ini dalam hukum. Okey, syarat-syarat penerimaan adat dan uruf dalam sesebuah hukum adalah adat dan uruf tersebut mestilah digunakan secara meluas atau menyeluruh. Maksudnya adat itu memang diamalkan oleh orang-orang di kawasan itu. Maksudnya kalau dekat negeri Kedah, memang masyarakat di negeri Kedah memang mengamalkan adat itu. Okey. Dan yang kedua, hendaklah adat itu adalah umum di dalam semua negara Islam. Jika adat itu berkonsepkan lebih meluas, jadi benda itu adalah umum dalam semua negara Islam. Okey. Dan yang ketiga adalah adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum lain yang mempunyai hujah atau dalil nas. Sekiranya ada pertentangan dengan dalil syarak, terbatallah adat tersebut. Okey, sekiranya adat itu bercanggah dari sudut nas ataupun syarak, maka terbatallah adat itu dari dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dari sudut syarak. Okey. Dan yang keempat, hendaklah adat dan uruf yang ditanggungkan perkataan atau perbuatan orang yang melakukan tindakan memang ada ketika datangnya nas-nas syarak. Jadinya bila ada sesebuah hukum itu ataupun sesebuah adat itu datang, memang benda tu dah ada syarak-syarak yang menetapkan. Jadinya barulah boleh kita buat adat tu. Okey, dan yang terakhir, hendaklah uruf dan adat itu merupakan suatu kepastian, iaitu perkara yang wajib dipakai menurut pandangan masyarakat atau sekurang-kurangnya ia adalah adat untuk sebahagian negara walaupun tidak seluruh negara di dunia ini. Jadi memang adat ataupun uruf ni dia memang perlu meluaslah dan perlu menyeluruh dari semua aspek pelaksanaannya. Tak kisahlah dari sudut negara ataupun daerah kecil saja. Jadi bila mana orang Islam tu dia rasa benda tu adalah betul dan memang dibenarkan dalam syarak dan tiada langsung nas-nas yang bercanggah, maka bolehlah diamalkan adat ataupun uruf itu. Jadi dalam kita menetapkan sesuatu amalan yang boleh dijadikan hukum, perlu juga dinilai adakah bersesuaian dan adakah boleh dilaksanakan. Sekiranya ada nas-nas yang membatalkannya ataupun mensabitkan adat itu adalah salah, maka terbatallah adat itu untuk dilaksanakan oleh masyarakat Islam khususnya. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan yang dilakukan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga dapat bermanfaat kepada semua yang mendengar. Sekian daripada kami. Terima kasih.